Assalamualaikum, selamat sejahtera bertemu kembali dalam YouTube channel Cikgu Siti Aini. Baik ya, kita sekarang masih lagi bab 3 sistem persamaan. Alhamdulillah kita dah selesai bahagian 1, 2 dan 3 dan untuk kali ini adalah bahagian yang keempat. Kita dah selesai juga dengan menyelesaikan soalan kebat. Diharap semua masih ada lagi yang ramai yang belum menghantar tugasan kepada cikgu. Berikut antara contoh yang sudah menghantar. Bagus, tahniah pelajar-pelajar. You are excellent, well done. Okay, mana yang ada kesilapan, cikgu akan perbetulkan untuk kamu perbaiki kan. Ada pelajar cikgu saya stuck lah, tak tahu kat mana silapnya. So di sini cikgu tandakan lah dan untuk kamu buat semula pembaikan. Alright. Okay, so now kita sambung dengan 3.2 kirakan subtopik bahagian kedua, di mana dalam 3.2 ni kita menyelesaikan persamaan serentak melibatkan satu persamaan linear. Guys, bila sebut persamaan linear, mesti ada dalam fikiran kita ia melibatkan graf garis lurus dan satu lagi persamaan tak linear. Dan dalam skop perbincangan kita ni, yang tak linear ni sebenarnya dia pelbagai bentuk, tapi kita fokus kepada persamaan tak linear berbentuk kuadratik sesuai dengan chapter 1 and 2 yang you all dah belajar sebelum ini. So kalau kuadratik bentuknya macam mana? Sama ada senyum ataupun sedih. Harap ingat lagi. Senyum bila nilai A bila nilai A besar dari kosong. Sedih atau bentuk N bila mana nilai A kecil daripada kosong. Okey, semua konsep-konsep ni kita akan guna pakai, kita akan manfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang seterusnya. Alright. Berikut ini adalah contoh. Seterusnya kita fokus kepada contoh 7. Berikut adalah QR code untuk inquiry 7 muka surat 80. Lihat aktiviti yang ditunjukkan. Kita lihat secara grafik bagaimana graf daripada satu persamaan linear bersilang dengan persamaan tak linear. Yang mana tak linear di sini kita akan fokus kepada persamaan kuadratik. Bersilang antara curve dengan garis lurus. Lihat tepat titik persilangan itu adalah penyelesaian bagi graf ini. Okey, kita teruskan dengan contoh 7. Dalam contoh 7 kan, okey, selesaikan persamaan serentak dengan menggunakan kaedah gantian. Kaedah gantian, kita fokus kaedah gantian. Kaedah gantian. Okey, kaedah gantian 2x tambah y sama dengan 4. Y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. Okey, baik, kita namakan sebagai persamaan 1 dan persamaan 2. Kalau kalian lihat persamaan 2 dan persamaan 1 ini, yang mudah nak jadi subject of equation ataupun perkara rumusnya nanti adalah, saya nampak y ni lah yang single ni. So kita tulis daripada 1, y sama dengan 4 tolak 2x. Okey, pelajar, kadang-kadang kan dalam kelas pelajar ada juga murid yang tanya, cikgu kenapa tak letakkan x sebagai perkara rumus? Awak lihat kalau kita pilih x, okey, masih lagi daripada 1. Daripada 1, jika kita buat 2x ialah 4 tolak y. Jadi x ialah 4 tolak y per 2. Awak lihat di sini bahawa x bila dia sebagai perkara rumus, dia membentuk sebuah pecahan. Dia akan menyukarkan kita bila buat penyelesaian. Saya lebih suka buat gantian menggunakan y sama dengan 4 tolak 2x. Okey, kita denote as the third equation. Kemudian kita ganti. Dia buat substitution kan, gantian. So, persamaan 3 kita masukkan ke dalam persamaan 2. Okey. Y kuasa 2
akan jadi apa? Okey, nilai Y kita ubah kan? Y sendiri ialah 4 tolak 2X. 4 tolak 2X. Ada kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4X. Okey, 4 tolak 2X squared. Dia peringkat ini, okey, saya letak sebelah kanan ni sebagai notes untuk kamu tahu. Kita akan go back to basic concept of mathematics. Ini kemahiran skill asas. 4 tolak 2X squared. Bagaimana nak kembangkan dia? Kita guna konsep A tolak B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak 2 darab A darab B. Dia menjadi 2AB. Negatif B kuasa 2 ialah tambah B kuasa 2. Ini kamu dah belajar di menengah rendah. Kita apply konsep ini. Okay, so apa jadi bila kita buat kembangan? A kuasa 2, that is 4 square, 16. Okay, lepas tu 2 dia dari negatif ni disebabkan dia darab dengan 2 darab A darab negatif B. Therefore, negative 2AB. So, di sini ialah 2 times 4 times negative 2X. 2 times 4 is 8. 8 times negative 2X is negative 16X. Okey, semak lagi sekali. 2 darab 4, 8. 8 kali 2, negatif 16 dan X dia power 1. Okey, kemudian B squared. Ni dia B. Negatif 2X squared. Negatif 2 square is positive 4X square is X square. Okey, ini caranya. Okey, skill-skill macam ni basic yang pernah kamu pelajari. So, 4 minus 2x squared sekarang ialah 16 minus 16x plus 4x squared. Itu yang dalam kurungan. Di luar tambah 5 sebelah kanan sama dengan 4x. All terms atau semua sebutan kita kumpul ke sebelah kiri. Dia akan jadi 4x kuasa 2 tolak 16x. 4x pindah sebelah kiri jadi negatif 4x. 16 tambah 5 terus je kita buat jawapan sama dengan 21 lah equals to 0. Okey, sekarang 4x kuasa 2 mudahkan negatif 20x tambah 21 sama dengan 0. Lihat, boleh tak kita kecilkan? Tak ada, tak boleh sebab tak ada faktor yang sepunya. So, okey, kamu buat dulu kurungan. Baik ya. The short way is, okay, apa kita buat? Kita guna calculator je. Okay. Pelajar-pelajar sekolah saya. Okay. Satu, unknown dia cuma satu je kan, X. So, tekan lagi sekali. Degree dia, the maximum is 2. A dia 4. B dia negative 20. C dia is positive 21. So, the answer is 3.5. Tapi kita tak nak bentuk perpuluhan. You tukar kepada pecahan tak wajar. So, 7/2. Tengok cikgu tulis. Dia mesti sediakan dulu tau kurungan ni. Kemudian X yang pertama ialah 7/2. X yang kedua, jangan letak sebelah kanan. You letak sebelah bawah. Okay. X yang kedua is 1.5. Perpuluhan sekali lagi tukar kepada pecahan tak wajar menjadi 3/2. So, dalam kurungan kita akan tulis apa? Yang pertama ni 2 times X dia akan jadi 2X. Positive 7 become negative 7. Yang ini dia akan jadi sebelah X ni mesti dia ada 2X. 3 dia akan jadi negative 3. Semak balik semula. Negative 7 darab negative 3 is positive 21. 4X squared 2x times 2x become 4x squared. Okay. Kadang tu kalau kita nak semak balik, ini pun dah sebutan pertama dan ketiga sudah memadai lah. Yang kita buat ni betul. Okay, sekarang kita dapat two values kan of x. Kita dah dapat nilai x. Okay. Contoh 7 ini pelajar, dia bukan soalan kebat. Dia hanya melibatkan soalan yang hanya melibatkan pengetahuan kamu dan juga apply kaedah gantian. Itu je. Dan yang lain-lain tu skill basic tentang algebra lah. So dari kita
Kalau soalan kebat, kita akan pilih mana soalan nilai X yang memenuhi kehendak soalan. So, this time tak ada. Kita ambil kedua-dua nilai. So, daripada nilai X yang kita dapat, kita cari pula nilai Y yang sepadan. So, dari mana yang mudah? Daripada persamaan 3. So, kita tulis bila X sama dengan 7/2. Okey, kita tulislah sini daripada persamaan 3. Ingat ya, matematik ini antara kemahiran yang perlu juga ialah komunikasi berkesan dengan penanda kertas kamu. So kita boleh faham, ukurlah sejauh mana kamu faham apa yang kamu buat. So kamu buat macam ni. Daripada 3, also you refer ke sini. X sama dengan 7/2, kita ganti ya. Y sama dengan 4 tolak 2 darab 7/2. So this two numbers kita boleh simplify jadi 1-1. So 4 tolak 7 ialah negatif 3. Satu lagi value bila X ialah 3/2, Y ialah 4 tolak 2, gantikan X menjadi 3/2. So Y ialah 4 tolak 3, 1. Okey, biasakan kita tulis semula apa jawapan kita. Oleh itu nilai X bila dia 7/2, Y yang sepadan ialah negatif 3. Okey, satu lagi apa? X sama dengan 3/2, Y sama dengan 1. Okey. Itu dia pelajar. Kamu boleh semak jawapan ni betul ke tidak dengan masukkan value dalam 1 dan 2 kalau nak semak jawapan ya. Itu lebih baik. Okey, itu dia tentang contoh 7 melibatkan persamaan linear dan persamaan tak linear, dan peringkat kita akan bincang soalan kuadratik. Baik, sekian.